Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi kemeriahan yang telah kita miliki apabila kita telah menempati tiket ke final saingan MFL Challenge Cup 2020-2026, di mana kita tahu kita akan menentang Penang di dalam perlawanan tu, dan ianya merupakan perlawanan timbal balik lah untuk final ni. Itu satu perbezaan untuk saingan MFL Challenge Cup ni lah. Cuma bila perlawanan tu ianya pada bulan April lah, tapi bila itu kita akan bercerita di video yang akan datang, di mana memang aku ada plan untuk membuat satu video dedication lah untuk final MFL Challenge Cup tu. Dan untuk video ni seperti mana anda tahu, kita akan ini dalam video sebelum 90 minit. Jadi kita akan bercerita mengenai perlawanan yang akan berlaku tidak lama lagi. Kalau sewaktu video ni rakamkan, ianya sebab anda melihat video ni dikeluarkan ianya pada esok hari lah, jam 9.15 malam nanti, iaitu pada 14 hari bulan 3 2026. So maksudnya kita kembali ke saingan Liga Super lah, menentang pasukan Immigration yang berada di atas kita sekarang ni, iaitu tangga ke-9, di mana kita di tangga ke-10 guys. So aku macam tidak mahu bercerita sangatlah tentang perjuangan kita di saingan Liga Super ni, kerana tidak ada banyak perubahan yang boleh kita lakukan lah. Okey, walaupun macam kita cuba untuk, of course kita mahu perlawanan tu kita terus mendapat keputusan yang positif untuk saki baki saingan Liga Super ni. Cuma maksud aku tu, berapa jauh kita boleh pergi atas tu lah, itu macam agak macam ketinggalan jugalah jika dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Di mana kalau kita tengok tangga ke-7 sekalipun, di PMM Brunei mengutip 21 mata, tangga ke-8 Penang 19, tangga ke-9 Immigration 18, dan tangga ke-10 kita 15 mata guys. So sekiranya kita, contohlah kita memenangi perlawanan ni sekalipun dengan jumlah gol 1, kita masih kekal tangga ke-10, kerana ianya akan memberikan jumlah gol kita 23 sajalah, di mana Immigration 24. So sekiranya kita ingin memintas Immigration, kita perlu mendapatkan gol yang lebih daripada 3 lah dalam perlawanan ni, dan kita tidak boleh mempunyai sebarang bolos. Cuma pemerhatian aku di sini, walaupun kita mendapat 3 gol dalam perlawanan ni, contoh kita menang 3-0, so jumlah kutipan gol akan menjadi sama lah, Immigration 24, Sabah 24. Cuma yang kita perhatikan di sini adalah jumlah gol defisit lah. So di mana kita sekarang negatif 17, Immigration negatif 15. So contoh kalau kita menjaring 3, 5, 6, 7, 8, negatif 18 untuk Immigration dan negatif 17 untuk kita. Jadi kita boleh memintas Immigration sebenarnya untuk berada di kedudukan tangga ke-9. So penting perlawanan ni, macam mana kita tengok perlawanan ni, kepentingan dia adalah untuk kita menjaringkan kalau boleh lebih daripada 3 gol dan mengelakkan sebarang bolos, kerana untuk memperbaiki sekali lagi kedudukan jaringan gol kita dan mengurangkan gol defisit kita di antara Immigration. Tapi kalau tengok dari segi persembahan yang diberikan oleh Immigration sekarang ni, mereka memiliki 2 kemenangan dan 3 kekalahan, manakala kita 2 seri dan 3 kekalahan. Beza Immigration sekarang ni, 2 perlawanan terakhir mereka tewas, di mana 2 perlawanan terakhir kita seri menentang pasukan Negeri Sembilan tempoh hari, di mana ini adalah merupakan perlawanan pertama untuk Juan Herrero sebelum kita tewas menentang Kuching lah 2-0 tempoh hari. Ya, so dia, aku boleh katakan agak seimbang lah prestasi terakhir untuk kedua pasukan sebelum menuju ke perlawanan di Sedum Likas ni. Dan aku merasakan di sini ini adalah perlawanan terakhir untuk tempoh 2 minggu yang kita mempunyai tempoh press yang cukup kurang, dan selepas ni Sabah FC akan melalui, bukan Sabah FC je lah, pasukan-pasukan lain pun akan melalui tempoh rehat yang lama lah, sebanyak 2 minggu. Reason kenapa ialah pasal again kita akan melalui hari raya tidak lama lagi. Kebiasaannya mana-mana festival sekalipun memang perlawanan Liga Super akan dihentikan lah untuk menghormati perayaan tersebut.
Dan aku sekali lagi mahu dan juga ingin mengatakan perlawanan ini perlu kita berikan kesebasan terbaik juga seperti mana yang kita tampilkan sewaktu menentang Perak tempoh hari. Kerana kalau kita struggle menentang Perak selaku tim yang bersaing di semi pro, apatah lagi untuk menentang pasukan yang sememangnya sudah macam bagi aku agak selesa untuk beraksi di saingan Liga Super ni, walaupun ia satu merupakan tim yang baru. Again, I'm talking about immigration lah. So aku tengok di sini mereka macam slowly mendapat rentak mereka lah bagaimana keperluan di saingan Liga Super ni. So prestasi immigration Sabah aku lihat sama maksud aku itu prestasi dua pasukan yang berada di boleh katakan antara bottom team di persaingan Liga Super ni lah. So untuk mengelakkan lah sekali lagi satu lagi kekalahan yang ataupun keputusan yang mengecewakan dalam perlawanan ni, kerana aku believe kita mempunyai kesebelasan ataupun pemain-pemain yang cukup baik dan boleh diharapkan sekarang ni. So memandangkan sekali lagi kita bakal menuju ke cuti yang panjang. So why not mungkin kita korbankan kepentingan kita untuk merehatkan pemain, untuk mengelakkan injury pemain-pemain tu, instead menumpukan sekali lagi kesebelasan terbaik seperti mana menentang Perak tempoh hari. Bezanya sekali lagi tidak ada Pumipa, Ernesto dan juga tidak ada Endong Omba dalam perlawanan tersebut. So why not kita masukkan kedua pemain tersebut ataupun mana-mana rotation lah, pasal kita kena fahami juga kota pemain import tu. Tapi at least masukkan satu lagi pemain yang cukup berpengalaman lah dan mempunyai skill yang cukup bagus lah untuk membantu Sabah FC bagi mengatasi immigration di Stadium Likas ni. Macam mana aku cakap lah, apa sekalipun result ni ia tidak akan mengubah banyak pun kedudukan kita di saingan Liga Super ni. Tapi di atas kejayaan mendudukan Perak dan menempah tiket ke final tu, so why not kita buat kita tunjukkan kepada pasukan lawan kita, especially Penang ni, yang kita ni bukan lagi tim yang terumbang ambing, bukan lagi tim yang under rebuild. Sebaliknya kita adalah merupakan satu tim yang sudah bersedia untuk berada di final dan juga untuk menempuhi saingan Sakibaki Liga Super ni. So itu yang aku harapkan di sinilah, walaupun aku merasakan benda tu agak mustahil dilakukan kerana mungkin mereka masih juga mengutamakan untuk mengelakkan kecederaan pemain dan juga untuk mengekalkan stamina pemain kita. Kalau contoh Gaby pun aku nampak positif lah perkembangan dia, di mana minit permainan dia semakin meningkat. So nampak gayanya di sini, aku merasakan Gaby akan diturunkan sekali lagi untuk perlawanan immigration ni dengan tempoh perlawanan cukup tinggi, kerana kebergantungan kita kepada Gaby ni aku nampak memang tinggi lah sebenarnya. Kalau bukan dia, tidak ada gol di Stadium Likas pada perlawanan tersebut. Dan seterusnya adalah sekali lagi untuk perlawanan menentang immigration ni, Tonic untuk mencari cara untuk menjaringkan gol pun aku rasa benda yang cukup penting juga. Aku nak tahu sama ada kita perlu menggekalkan juga siapa-siapa yang berada di hadapan tu, ataupun cuba mencongkak lah satu benda yang baru. Cuma kalau kita mencongkak satu benda yang baru, maksudnya pemain-pemain tersebut perlu lagi untuk menyelesaikan diri bagaimana formation tersebut perlu dilaksanakan. Banyaklah perlu diperhatikan sebenarnya untuk perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun, atas momentum yang kita miliki dan motivation yang cukup positif daripada kemenangan di perlawanan menentang Perak tu, aku yakin ianya boleh dibawa ke perlawanan menentang immigration ni, dan aku yakin kita akan mendapat kemenangan lah. Tapi walaupun aku tekan di awal video aku mengharapkan 3-0, aku tidak menjangkakan 3-0 itu boleh berlaku lah, itu yang boleh aku katakan. Tapi aku melihat di sini, aku terlalu stick dengan keputusan ni lah. Pasal aku rasa Sabah sukar untuk skor, tapi aku rasa Sabah boleh katakan juga ada mempunyai masalah untuk bertahan. I'm not talking about kita punya just say lah, pertahanan kita gunakan nanti Dominic, Gaby, Inham, Ernesto, ianya cukup bagus.
Cuma tidak ada bantuan yang lebih awal untuk mereka ni di bahagian midfield. Maksudku siapa-siapa yang boleh beraksi as a defensive midfield lah dalam perlawanan ini. Tidak ada bantuan tersebut. Dan aku banggakan sekali lagi, seperti mana juga Perak di separuh masa kedua, itu juga yang kita akan tempuhi untuk menentang Immigration pada perlawanan ni. So that's why aku mengatakan kita still menang, tapi aku rasa gol yang akan terjadi ialah Sabah 2 dan 1 Immigration lah. Ya, itu adalah anggaran aku. So, okay guys, bagaimana pendapat anda sebelum menuju ke perlawanan menentang Immigration di Seluruh Nikas ni sekali lagi akan berlangsung pada jam 9.15 malam. Letakkan pendapat anda mengenai siapa anda rasa, adakah kita akan menurunkan kesebelasan terbaik pada perlawanan ni dan berapa jumlah gol yang bakal dilakukan. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.